Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Muzi dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Hassan Syafiq bin Roslin dan rakan saya Muhammad Hakimi bin Salahuddin. Alhamdulillah, minggu ini merupakan giliran kami untuk membentangkan sebuah topik yang sangat dekat dengan kita yang merupakan bakal guru di kemudian hari. Tajuk yang diberikan kepada kami ialah pembangunan profesionalisme guru. Baiklah, sudah tentu anda semua telah menonton sebuah video pendek yang kami sediakan. Kepada sesiapa yang belum menyaksikan video tersebut, anda boleh menyaksikan video tersebut berdasarkan link yang disediakan di dalam slide ini. Video tersebut berjudul Why You Should Thank a Teacher Today. Sedikit rumusan daripada video yang berdurasi 2 minit 30 saat itu, guru adalah adiwira. Tidak mengenal erti penat lelah, tidak menghiraukan kesibukan harian demi pengajaran, malah tidak pernah berputus asa mendidik setiap anak bangsa. Siapalah kita tanpa seorang guru yang tidak penat mengajar daripada huruf pertama sehingga petah berbicara. Sedikit persoalan daripada saya kepada anda. Pada pendapat anda, adakah video tersebut memberi impak kepada anda sebagai seorang pelajar dan juga bakal menjadi seorang guru? Anda boleh meninggalkan komen anda di ruangan chat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Muzi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Hakimi bin Salahuddin dan saya akan membentangkan slide pertama untuk hari ini. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan guru? Mungkin terdapat pelbagai definisi yang bermain dalam fikiran anda. Namun begitu, menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seseorang guru haruslah memiliki sifat yang baik dan positif. Antaranya ialah kestabilan emosi, bersikap realistik dan juga bersikap jujur. Selain itu, tahukah anda guru juga dikira sebagai salah satu anggota masyarakat? Oleh itu, guru harus menguasai ataupun mempunyai psikologi sosial bagi memudahkan interaksi dengan masyarakat sekeliling. Pendek kata, guru seharusnya memiliki mahu pun menguasai berbagai jenis bahan pelajaran dan kurikulum. Baiklah, untuk slide seterusnya, saya akan membincangkan tentang pembangunan profesionalisme perguruan. Berdasarkan pencarian dan kajian yang dibuat, Talis pada tahun 2009 ada menyatakan bahawa pembangunan profesion perguruan boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memperkembangkan atau mengasah kemahiran atau sifat seorang guru. Buat pengetahuan rakan-rakan sekalian, negara kita mempunyai satu matlamat khusus dari aspek pendidikan. Matlamat yang dimasukkan ialah negara kita mempunyai antara sistem pendidikan terbaik di dunia. Selari dengan sasaran tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mewujudkan satu dasar yang diberi nama Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Jadi pasti anda semua tertanya, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan? Ataupun apakah kandungan yang terdapat dalam pelan tersebut? Pertama sekali, anda semua harus mengetahui bahawa dasar tersebut diwujudkan oleh pihak Kementerian Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kebolehan pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun dikenali sebagai PPP. Dasar ini membolehkan PPP untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan dalam pelbagai peringkat kerjaya. Dasar tersebut dengan jayanya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014. Secara amnya, dasar tersebut mempunyai 5 bahagian atau bab bagi membangunkan profesionalisme guru. Selain itu, dasar ini juga dijadikan sebagai garis panduan untuk memantapkan kompetensi diri mengikut keperluan. Akhir kata, dengan penubuhan dasar tersebut, profesion guru diharap dapat diperkasakan dan menjadikan kerjaya keguruan sebagai kerjaya yang profesional dan menjadi kerjaya tumpuan masyarakat yang akan datang. Seperti anda semua sedia maklum, terdapat 5 bab dalam Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan.
Bab pertama membincangkan tentang profesionalisme keguruan. Dalam bab tersebut, Pelan membincangkan tentang kerjaya guru yang menitik beratkan pelbagai aspek, misalnya nilai profesionalisme. Untuk bab yang seterusnya, Pelan membincangkan tentang peta laluan latihan. Di bahagian tersebut, peta laluan latihan dipaparkan bagi dijadikan sebagai rujukan untuk PPP pada setiap laluan dan grade yang disandang. Yang ketiga pula, pembangunan kompetensi. PPP seharusnya kompeten dalam bidang tugas yang disenaraikan dan bab tersebut membincangkan tentang hal berikut. Bab yang keempat pula meliputi pembangunan profesionalisme berterusan. Akhir sekali, ataupun bab kelima, tadbir urus pelaksanaan pembangunan profesionalisme. Di bahagian tersebut, peranan penting panel pembangunan sumber manusia PPSM akan diperincikan. Itu sahaja 5 bab yang terkandung dalam PIPPK dan kini saya akan menyerahkan kepada saudara Ahmad Rashdan bagi menjelaskan tentang kepentingan pelan ini. Terima kasih saudara Hakimi untuk penjelasan awal berkenaan pembangunan profesionalisme guru. Beralih kepada kepentingan, jelas sama sekali kita dapat merungkaikan betapa pelan ini merujuk kepada teori pembelajaran dan juga kurikulum. Menjadi seorang guru sudah tentu memerlukan kebolehan memahami dan juga adaptasi dalam teori pembelajaran yang diperlukan untuk menjalankan proses aktiviti PDPR. Jika guru tersebut menguasai kefahaman yang menyeluruh berkenaan topik yang diajar, pelajar juga lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Seterusnya, sikap positif. Seorang guru haruslah sentiasa berfikiran positif kerana guru ialah modal insan kepada pelajar. Guru yang positif mampu memberi impak yang baik kepada pelajar. Antara aspek yang diberi tumpuan ialah mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Contohnya positif terhadap peranan dan tanggungjawab, positif terhadap murid, positif terhadap perubahan kurikulum dan juga perubahan yang berhubung dengan dasar pendidikan. Yang ketiga, kemahiran PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran ini harus dilatih dan diasah kerana pelbagai kriteria memainkan peranan dalam aspek ini. Contohnya pengurusan masa dan juga pembahagian tugas. Perancangan ialah kemahiran awal yang diberi penekanan untuk melaksanakan setiap proses PDP. Seorang guru yang mampu merancang, melaksanakan dan juga merumuskan proses PDP dengan baik mempunyai peratusan keberkesanan pengajaran yang lebih tinggi. Beralih pula kita kepada persoalan yang terakhir iaitu bagaimanakah kita sebagai seorang guru meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Saya memberi laluan kepada rakan saya saudari Hakimi untuk memulakan topik ini. Tambahan pula, seorang guru haruslah bijak mengatur strategi untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Aspek ini diambil sangat serius dan pelan ini juga melatih para guru untuk meningkatkan keupayaan mereka menggunakan strategi dan juga kemahiran yang baharu di dalam bilik darjah. Contohnya, pengajaran subjek sejarah yang dilihat sebagai mata pelajaran yang agak membosankan untuk para pelajar sehingga mereka berasa mengantuk dan tidak berminat untuk belajar mengenai subjek tersebut. Jadi, para guru haruslah menyediakan strategi untuk menyampaikan pembelajaran dengan efektif dan menarik. Perkara ini sangat penting kerana strategi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian prestasi murid. Terima kasih kepada saudara Ahmad Rashdan di atas penjelasan itu tadi. Kini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi seorang guru. Kompetensi boleh didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Terdapat pelbagai ciri atau sifat bagi meningkatkan kompetensi seorang guru. Saya akui bahawa profesi guru ini mempunyai pelbagai cabaran dan halangan menjadikan ia antara profesi yang sangat sukar. Namun begitu, dengan memupuk beberapa sifat dalam diri,
Saya pasti ini dapat meningkatkan kompetensi seorang guru. Pada pendapat saya, antara sifat yang boleh dipupuk bagi meningkatkan kompetensi guru adalah nilai kesabaran. Seperti yang dikatakan oleh saya tadi, profesyen ini merupakan satu profesyen yang mencabar dan mempunyai pelbagai halangan. Kita harus mengetahui bahawa pelajar yang berlainan mempunyai kebolehan yang berbeza dalam pelajaran. Sebagai contoh, seseorang pelajar mungkin perlu diterangkan sesuatu topik berulang kali bagi membolehkan penerimaan di dalam bilik darjah. Di sini, kesabaran guru itu akan diuji dan apabila berhadapan dengan perkara yang mencabar, guru tersebut haruslah bertenang dan tidak mudah hilang sabar. Sifat yang kedua ialah keyakinan. Guru seharusnya mempunyai nilai kepimpinan. Oleh itu, sifat keyakinan memberikan impak yang besar untuk nilai kepimpinan seorang guru. Dengan nilai keyakinan yang tinggi, seseorang guru akan mempunyai kredibiliti untuk memimpin dan mengawal sesebuah bilik darjah atau kelas. Selain itu, keyakinan juga penting bagi seseorang guru kerana bidang ini banyak melibatkan pengucapan awam. Dan untuk ciri yang ketiga dan yang terakhir bagi saya berpendapat bahawa seseorang guru itu haruslah berdedikasi dalam melakukan kerjanya. Hal ini dikatakan demikian kerana saya percaya bahawa dengan sifat dedikasi, seseorang guru dapat mengekalkan tenaga untuk membantu pelajar berjaya tanpa berasa putus asa. Kini, saya akan menjemput saudara Ahmad Rashdan bagi memberikan pendapat beliau dalam meningkatkan kompetensi seseorang guru. Terima kasih saudara Hakimi untuk 3 kemahiran awal untuk meningkatkan kompetensi menjadi seorang guru. Baiklah, kita sudah tiba di slide yang terakhir mengenai peningkatan kompetensi seorang guru. Terdapat beberapa kemahiran yang saya ingin ketengahkan, iaitu kenali sifat pelajar. Mengetahui ciri kepribadian, kecenderungan dan juga kebolehsuaian pelajar tersebut akan membantu mendedahkan siapa pelajar tersebut. Seterusnya, ianya akan membantu saya mengukur prestasi pelajar dengan lebih baik dan saya sebagai seorang guru mampu merancang untuk meningkatkan produktiviti mereka dan juga meningkatkan proses komunikasi bersama mereka. Yang kedua, kesesuaian kaedah. Teknik pengajaran yang betul kepada pelajar akan membantu kita sebagai seorang guru mengetahui dengan cepat perkara yang merangsang daya pembelajaran, cara mereka berfikir dan belajar, dan juga proses pengajaran yang paling efektif untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pengajaran bahasa Inggeris adalah berbeza mengikut tahap tahun seorang pelajar tersebut dan juga penggunaan kaedah bahasa yang mudah dapat membantu dalam keberkesanan pengajaran berdasarkan tahap tahun tersebut. Yang ketiga, pelajar akan selalu menerima pembelajaran dengan lebih baik apabila mereka melakukan perkara yang menyeronokkan dan menarik. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di dalam kelas untuk menarik minat pelajar untuk menjadi lebih kreatif. Antaranya, sebagai seorang guru, kita boleh memberi peluang kepada pelajar untuk bersuara dan mengendalikan sesebuah aktiviti di dalam kelas yang juga mampu meningkatkan tahap kreativiti mereka dan juga sifat kepemimpinan seorang pelajar. Dengan itu, maka berakhirlah pembentangan kami untuk hari ini. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah plan ini memberikan pelbagai faedah kepada insan-insan yang bergelar guru. Selain itu, plan ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan kepada guru-guru yang akan datang. Semoga matlamat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dicapai dengan jayanya. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas Puan Muzi dan juga rakan-rakan sekalian di atas tumpuan yang diberikan sepanjang pembentangan kami. Sebelum kami menutup pembentangan kami pada hari ini, marilah sama-sama memahami maksud di sebalik kata hikmat oleh Scott Hayden. Teachers have 3 lovers: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first 2 loves together.
Sekian, terima kasih.